Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik masuk tu. Tapi ustaz, kok main tu ni bagi dia jelai ni takut dia tak dengar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung perbahasan akidah melalui buku kita Allah Tuhanku Matlamatku. Jadi kita sampai muka surat 117 baris yang ke-8 daripada bawah. Jadi sebelum itu kita buat sikit mukadimah supaya kita ambil berkat daripada ilmu ulama kita ni. Maka buku yang saya pilih ini tajuknya iaitu 40 hadis penawar hati. Ini yang saya bawa. 40 hadis penawar hati. Satu lagi penawar bagi hati, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Yani penawar hati. Pernah kita mengajar kitab penawar bagi hati. Kita minta siapa boleh beli kita pakat baca. Ada yang beli buku ni. Bila kita apa, ni muka surat ni dia cari tak jumpa. Dia nama hampir sama. Yang nu penawar bagi hati, yani penawar hati. Susunan Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, Ustaz Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Kita ada kuliah subuh, kita guna Al-Bidayah, Bidayatul Hidayah. Bukan Al-Bidayah, tu kitab lain pula. Bidayatul Hidayah, kitab susunan Imam Ghazali, diterjemah, diulas oleh Ustaz Fahmi Zamzam. Yang ni buku susunan dia sendiri. Jadi saya teringat buku ni sebab apa? Sebab berharganya buku ini pada saya. Bukan isi kandungan itu sahaja, bahkan buku ini dihadiahkan sendiri oleh Ustaz Fahmi Zamzam. Pada tahun 95, lama kan, saya pergi ziarah dia dekat sekolah Derang Pokok Sena. Sekolah Derang Pokok Sena Lustak. Saya pergi jumpa sahabat saya. Sahabat saya ni memang rapat sungguh lah dengan Ustaz Fahmi ni. Kalau Ustaz Fahmi mai daripada Indonesia, dia sambut. Mana-mana yang Ustaz Fahmi punya program, dia bawa. Ini sahabat saya ni. Lepas tu kebetulan bila saya pergi ziarah dia, saya tanya, Ustaz Fahmi ada tak? Dia kata ada kat sini lah ni. Saya pergi ziarah, saya apa semua. Di ketika itulah Ustaz Fahmi hadiahkan buku ini kepada saya. Cetak lagi tarikh dia, iaitu pada 13 hari bulan 7 tahun 95. Dia kata, Syekh, panggil kat saya Syekh. Dia kata, Syekh ni salah satu buku yang saya buat ni, saya hadiahkan tak. Saya terima hadiah itu, berbesar hati saya. Seorang tokoh ulama yang hebat, Tuan Guru. Walaupun saya tidak secara khusus mengaji dengan dia, macam anak-anak murid yang lain yang ikut mengaji dengan dia kat sekolah dia, ataupun kuliah-kuliah pengajian yang dia atur Masjid Surau, saya tak dapat bahagian itu. Cuma saya dapat buku-buku daripada banyak buku yang dihadiah kepada saya. Jumpa dekat Jawi pun ada, perjalanan dia nak pergi ke Kuala Lumpur. Ni sahabat saya, Habak kata ni duk bawa Ustaz Fahmi nak pergi Kuala Lumpur. Kawan saya pula Habak kat Ustaz Fahmi, dia ada sahabat saya ni
area Jawi dia ada sahabat saya ni. Dengar kata sahabat saya ni duk guna kitab ustaz, duk mengajar kitab ustaz. Oh, dia kata nak kena jumpa. Telefon saya jumpa. Tunggu saya kat situ, jumpa. Ni. Siapa dia? Tuan guru kita, Ustaz Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati roh dia. Banyak ilmu yang disampaikan kepada kita. Jadi saya nak mula kuliah kita ni dengan hadis yang pertama daripada buku ni. Mudah-mudahan dapat manfaat kita semua. An Abi Barzata Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima 'amila fihi wa 'amalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Artinya daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia, dan akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya, dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya. Maksud dia guna untuk apa? Tubuh badan yang Allah Ta'ala beri. Maka Imam Tirmidzi kata hadis ini hasan lagi sahih. Baik, apa yang bakal berlaku pada hari kiamat nanti, sesudah dunia, sesudah barzakh. Walaupun barzakh itu sebahagian daripada akhirat dah. Yang ni akan berlaku ketika mana? Ketika semua berhimpun di padang mahsyar. Soalan untuk tunggu dia. Soalan pertama, umur yang Allah Ta'ala bagi, fima afnahu, dia habis untuk apa? Umur tak banyak tak apa. Umur banyak, jenuh menjawab. Umur sat saja, nangis-nangis senyap, tak ada dah, selamat dah golongan ini. Kecil-kecil, bawah umur, selamat dia pun. Tapi yang 17 tahun sudah akil baligh, maka akan disoal, maka akan ditanya. Itu yang 17. Ambil yang satu tak belakang, 71. Sedialah jawapan-jawapan Allah Ta'ala akan tanya nanti. Umur yang aku bagi, lingkungan 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 90-an. Allah akan tanya. Dia bagi, apa dia bagi, dia akan tanya. Umur dia bagi, dia akan tanya. Habis untuk apa? Untunglah orang yang menghabiskan umurnya, sisa umurnya untuk kebaikan. Orang yang hebat itu iaitu orang yang umurnya panjang, banyak amalan dia. Itu yang bagus ya. Bagus ya kalau umur lanjut, umur banyak ni. Bagus sekali kalau dia perhabiskan untuk kebajikan, untuk ketaatan. Berbeza dengan umur yang sikit. Umur 25 meninggal. Berapa banyak semayang dia boleh buat umur 25. Puasa, sedekah. Kita ambil contoh 25 yang baik dengan umur yang lanjut, kita kata 75, 85, 95.
Yang ni umur sikit, ni umur banyak, tapi dua-dua ni buat kebajikan, maka lebihlah umur yang banyak. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya meningkat, yang banyak, umur yang lanjut, dan kebajikan dia banyak. Maka ini Allah Ta'ala amat suka. Golongan yang begini Allah Ta'ala amat suka. Maka sekarang kita pilihlah jalan selamat ataupun tidak. Nak selamat, maka yang pertama ni mintalah kita boleh lepas. Dah macam mana Ustaz, baru sedar, ingat Allah Ta'ala tak tanya apa umur. Lama ni duk tahu lah, dia tanya benda lain, dia tak tanya pasal umur. Ni baru tahu Ustaz, kuliah maghrib ni baru tahu Allah nak tanya buat umur juga. Tu macam mana Ustaz, kabut sungguh saya buat ni. Banyak tak sat, tak sat. Sebelum nak main pun ada dah satu benda saya tak mahu abang, terus lah. Tak baik lah, saya tak baik. Baik saya tak meromok ni, benda tak baik, tak sat. Tapi saya habang lagi pun tabuh saya. Teruk sampai orang nak tabuh. Tak apalah, benda kita tak tahu. Masih ada umur ni. Maka kita bertaubat, kita istighfar banyak-banyak. Ya Allah, jahil sungguh lah. Ingat dah halim lah. Ingat dah halim, rasa je tak mau dah nak main kuliah maghrib ni. Saya rasa halim, bodoh lagi. Bertaubatlah, beristighfarlah banyak-banyak. Kerana apa? Kerana ini salah satu yang akan disoal. Kita tengok yang kedua pula. Apa dia? Iaitu tentang ilmu dia. Tentang ilmu dia. Adakah kamu mengamalkan ilmu yang aku beri kepada kamu? Ilmu ni Allah Ta'ala bagi kat kita. Ilmu yang kita dapat ni, walaupun susah nak dapat dia. Setengah orang dapat susah, setengah senang. Setengah senang. Pasal cerdik. Habaq sekali dapat. Bahkan habaq sikit lah. Oi, dia faham sungguh. Yang ni cerdik, luar biasa lah. Luar biasa. Ada setengah yang susah. Duit tak ada, tak cukup, ayah meninggal, mak tak sihat, mak pun kalau sihat, mak tak kerja. Dia pula anak sulung. Oh, susahlah. Ini ni, rencah kehidupan. Ada yang begitu, ada yang begini. Ada yang senang. Dahlah senang dapat ilmu. Dahlah daripada kalangan orang yang berada. Nak mengaji kat mana habaq? Habaq ayah hantar, habaq ayah hantar. Elok balik daripada mereka. Jepun pula. Nak ngaji mana ni? Anakku sayang. Jepun. Hantar. Ngaji-ngaji balik. Ngaji mana lagi? Habaq sampai. Dengan cerdik pula. Tak cerdik payah juga. Hantar-hantar je bodoh kan. Yang ni kita buat contoh yang senang dapat ilmu. Lawan dia yang payah dapat ilmu. Nak tu tak usah kata lah. Dengar-dengar Jordan nak pergi, tapi apa akan daya? Dengar Mesir nak pergi, dengar Yaman nak pergi, tapi apa akan daya? Duk mimpi dalam, duk pergi dalam mimpi saja. Tidak sampai. Pas celik-celik taman markislah juga. Tak ke mana dia, sedih. Ada orang yang macam tu. Payah nak dapat ilmu. Kadang pula, yalah, berkait dengan harta ni begitulah. Akhirnya duduk kat rumah lah, kerjalah sampai ketua. Tidur sembang-sembang dia kata, aku kalau mampu campur sampai macam tu dah juga. Tak apa, Allah Ta'ala nak uji kita. Yang pentingnya orang yang ada ilmu. Kenapa kamu tidak beramal dengan ilmu? Itu yang penting dia. Allah, dia tidak hukum orang yang tak mampu, yang tak boleh mengaji jauh-jauh. Pasal apa dulu tak ada ilmu? Bukan tak mau, miskin, saya tak apa nak cerdik. Allah tahu kemampuan
ringgit, kemampuan, akal, fikiran, semua Allah Ta'ala tahu. Engkau maha mengetahui, ya Allah, otak saya ni tak berapa nak kuat, minda saya ni lemah banding dengan kawan-kawan yang lain, lambat tangkap, lambat faham. Sebab tu dapat sikit, tak apalah. Sikit tu amal ke tidak? Selesai. Sekiranya dia amal. Kawan yang cerdik, yang kata habaq sana sini sampai, yang boleh tangkap terus, habaq tu dia faham terus, amal ke tidak? Jangan duk bangga lah ni. Tunjuk ni pengalaman saya mengaji negara ni. Ini sijil dia. Negara ni, ini sijil dia. Amal tak amal? Tu dia. Kalau dia dapat tak banyak, dia amal yang dia dapat, selamat dia. Lebih baik daripada yang kesana ke sini, bukan main lagi orang sanjung puji ketika dunia, tapi dia menyalahi apa yang dia tuntut. Dia tuntut kerana duniawi. Ini pantang larang kepada orang yang menuntut ilmu ni. Jangan ada matlamat itu. Jangan ada. Ngaji itu apa? Untuk nanti duit jenuh. Jangan. Untuk nanti anak murid saya ramai. Tu yang saya duk berlatih ceramah ni. Berlatih ceramah, mengapai-mengapai, ngaji sungguh-sungguh. Tanya-tanya siapa macam tu. Dia kata kerana nak jadi jago mengajar besok. Entah-entah ada peraduan kan? Kita tak tahu. Tiba-tiba mereka nilai buat peraduan. Pingat penceramah terbanyak, terbanyak, terbaik, jenis macam tu dia mau, maka rosaklah pengajian dia. Rosak. Allah Ta'ala tak berkati selama tempoh dia mengaji itu. Tak berkat. Nak duit banyak, nanti saya banyak ceramah, nanti model saya banyak, orang jemput sana sini, orang tak bagi sikit, orang bagi banyak. Kan kata pergi dengan kereta dia apa? Bukan pergi dengan kereta dia apa? Jet mereka sedia, jet peribadi. Habis-habis kuliah subuh daripada Hong Kong, sampai-sampai lain jet pula tunggu nak pergi London. Tanah forum perdana. Baguslah macam tu. Kita nak orang yang macam tu, yang banyak ilmu, sebab ilmu kan sekat sini dunia. Tapi kalau tujuan duniawi, ibarat dia bagi orang cahaya, yang dia kuat ranak-ranak macam lilin, merosakkan tubuh dia, padahal orang senang dapat cahaya dia. Iaitu yang kedua. Kita yang dapat sabar sikit ni amal lah. Cumanya kalau rasa macam keliru soal, tanya orang yang mengetahui. Kalau kita tak faham, kita tak tahu, kita tak jelas, minta pencerahan. Kalau orang habaq ke kita ni tak betul, terima. Ni pun satu juga. Ngaji, kita kurang jelas, kita kurang faham, amal. Apa orang tegur, lawan balik. Siapa nak tegur aku? Segala-segala yang nampak kat surau. Kami sentiasa. Dia kami buat jangan nak tegur. Tak mau, panggil jadi tak mau. Ego, angkuh, sombong, takabur, apa semua. Tak boleh macam tu. Dia merosakkan ibadat kita. Orang tegur kata ni tak tepat, ini tak betul, menyalahi sunnah, bid'ah ini, apa buat ni. Apa salah kalau kita terima? Makasih. Tak tahu dah selama ni yang saya dah buat, ingat betul, ingat ni Nabi buat. Dah faham macam tu, selama ni ingat Nabi buat, rupanya salah lah, makasih lah bagi ilmu. Yang ni yang kita nak. Apa dia? Ikutlah resmi padi. Lagi dia berisi, lagi dia tunduk. Ilmu macam tu lah. Banyak mengaji ni, duk menegak macam lalang. Tak boleh. Mau ada tawaduk, mau ada rendah diri. Lagi mengaji, lagi dia tak nampak kata dia ni mengaji banyak. Tak nampak. Tapi kalau orang tanya, orang siasat, orang temu duga, temu ramah,
Main tanya ni nak minta sikit biodata ni kan, sebelum nak mula majlis saya ni pengurusi majlis. Yang tu tak sok mohong lah. Habang lah, apa tanya semua. Ada tak pengalaman ngaji kat luar negeri ke atau mana you ke? Jangan dok mohong. Kalau dok mohong, lagi kalau habang semua orang kata riak semua, dah. Kan? Habang sungguh-sungguh. Pasal orang tanya, kalau orang tak tanya jangan dok habang. Tak tanya pun. Ustaz, boleh mula dah kot. Tentu saja kita pemain pegang mikrofon, tulislah dengan tajuk apa kita. Janganlah bila cerita tentang peribadi kita, orang tak tanya yang tu. Kita bimbang nanti orang salah faham. Orang duk anggap kita ni nak menunjuk-nunjuk tentang apa yang kita. Kalau kita duk ceramah-ceramah nanti dia akan tertanya-tanya. Hebat, mantap malam ni. Dia ngaji mana? Kasih usul dia. Nampak kan? Tak kira rasa duk makan-makan minum ke apa ke nanti orang sedia. Kat situ kalau orang tanya, abang. Biar nampak kita ni orang yang tawaduk. Orang tawaduk. Ni habaq kami lagi. Tuan-tuan ni nak perkenal diri saya. Walaupun tak diminta. Nampak? Walaupun tak diminta. Saya nak abang. Saya ni keturunan syekh-syekh. Belah mak saya pergi ke Nabi, belah pak saya pun pergi ke Nabi. Mau saya tak pakai habib je. Jadi Mesir ni tuan-tuan, utara selatan tu ronda habib. Syria ni kacang je. Yaman tu bihun, nampak? Yaman bihun, Syria kacang. Tak apa, saya tak larang nak habaq dah. Macam-macam dia data saya ni. Saat-saat dia kuliah, tuan-tuan ni tolong baca saya tak apa nak boleh baca lah. Nampak? Tak tu macam jago sangat dah. Jangan macam tu lah. Nanti orang kata apa? Orang kata orang ni bukan orang yang alim yang sebenar. Orang alim yang sebenar, orang yang banyak ilmunya tetapi tidak menampakkan ketokohan dia. Lain kalau orang dah tahu selepas pada tu, itu cerita lain. Mula-mulanya orang tak nampak. Biar macam tu kedudukan dia. Penuh warak dan tawaduk. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, yang ni bahaya dia. Pasal apa? Sebelum ni kita sebut, tanya satu-satu. Umur, hang buat apa? Satu, bab umur, tanya itu. Bab harta, ada dua. Tapi sebelum itu, tentang ilmu, amal ke tidak? Harta, dua kat sini. Jadi oleh kerana itu, yang ni jangan buat lebih kurang, buat tak nampak macam tu. Ada dua soalan ni berkaitan dengan harta, iaitu daripada mana yang kamu dapat harta itu dan kamu belanjakan untuk apa. Ada dua soalan. Yang ketiga punya soalan, tapi ada dua soalan dalam soalan yang ketiga ni. Tu dia. Pasal apa ni? Sebab ada orang dapat dengan cara elok, keluar dengan cara tak elok. Oleh kerana itu, takkan nak tanya satu kot, melainkan akan tanya dua. Dapat mana? Hang buat apa? Itu bahasa mudah kita kan. Hang dapat daripada mana? Hang buat apa? Main seorang. Hang dapat daripada mana? Dapat apa ya Allah? Harta. Engkau maha mengetahui ya Allah. Aku tidak mempunyai harta langsung. Allah tahu, dia tanya lagi supaya berlaku adil kepada seluruh manusia yang berada di padang mahsyar. Allah tahu, memang dia tahu, dia tanya. Supaya kita sentiasa berwaspada, berhati-hati. Kalau yang baik pun ditanya, yang selamat pun ditanya, macam mana kita yang duk nampak dah kek teruk ni. Ada orang dapat daripada sumber yang baik. Daripada mana duit ni? Basuh pinggan surau. Kat nak balik tu, saya pun tak kenal, dijengkil lah kot. Dia kata nak balik dah kan? Dah habis cuci dah. Pakat semua balik, saya nak balik sat. Seluk poket. Nah.
Abang beli apa-apa cekelak, tak usah lah orang tua kempen cekelak pula kan. Nah lah saya sumbang sikit abang nak saya basuh pinggan. Okey, contoh elok tak? Elok lah kawan khidmat secara sukarela apa orang dia tak harapkan duit orang. Biar orang nak ulung ke dia terima. Halal. Halal. Bagi dapat. Kalau Allah Ta'ala tanya daripada mana ni? Adalah sumbangan daripada pihak surau, pihak masjid. Ke mana hang gunakan? Dia kata, lambat lagi tengah malam saya main judi. Allahu Akbar. Dapat bagi main judi. Kata kalau duit saya rugi ya, duit orang bagi lantak habis. Tak boleh. Itu kita buat contoh. Dapat elok, dapat halal, buat haram. Dapat haram buat halal pun ada juga. Bukan buat kita nampak zahirnya halal lah, tapi taklah tidaklah halal yang tu. Pasal apa? Pasal sumber asalnya adalah haram. Gitu. Apa dia? Iaitu curi. Lepas tu, dia masuk dalam tabung surau. Duit curi dia. Dapat haram, maka keluarnya cara yang elok. Jadi sebab itu Allah tak akan siasat benda ni. Yang dapat tak elok, keluar tak elok pun ramai dia buat. Rasuah dapat, dia kata rasuah ni sedap, jenuh duit. Apa tu? Lepas tu pergi duk kendara harak pula. Duk kendara harak, sat main judi, duit banyak, rasuah. Yang Allah Ta'ala nak iaitu dapat halal, keluar pun cara yang baik. Dapat, dia kata kerja alhamdulillah. Walaupun tak hebat-hebat kerja saya, setakat kerja kilang, InsyaAllah saya pun tahu kilang tu buat apa saya tahu. Lepas tu saya mau kerja kat situ, saya nak yang halal. Maka dia keluar dengan cara dia bersedekah, dia wakaf dan sebagainya. Maka kerana harta ini boleh terlibat begitu, soalan dia nanti akan dua. Kemudian yang terakhir, soalan yang keempat, iaitu Allah Ta'ala bagi anggota tubuh badan kat kita ni, ke arah mana kita gunakan tubuh badan kita. Nanti kita tak ada muhur tu. Tangan akan menjawab, kaki akan menjawab, biji mata, segala panca indera kita, tubuh kita akan bercakap. Kulit boleh duk mohong ke? Maka hati-hatilah dengan soalan-soalan yang bakal berlaku ini. 4 soalan yang akan ditanya, mudah-mudahan supaya kita ni selamat dia ada 4 soalan ni. Tapi ni yang nombor 3 ni dengan 2 kali akan ditanya tentang itu 2 kali. Dapat daripada mana? Ke mana yang kamu belanjakan? Kena hati-hati. Bukan ni saja, bahkan banyak lagi yang akan berlaku ketika pada masyarakat. Sebab itulah orang yang memahami hadis yang pertama ni daripada hadis 40, dia sudah terbuka dah pintu hati dia, kesedaran dia untuk mengetahui lebih daripada apa yang sedang berlaku pada diri dia. Proses pertama ni, dia ada satu kerisauan, dia rasa berwaspada, hati-hati, sebab ni soalan yang bakal berlaku dan dia pasti akan menjawab dengan jawapan yang tepat, yang sahih. Pada soalan, kalau kita kira tadi tu pecah, dia jadi 5 soalan, harta 2. Bismillahilladzi la yadurru ma'as